Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai menggantikan pengajian mingguan kita di dalam pelajaran faraid, maka aku menggantikannya dengan membuat sebuah video ringkas untuk membahaskan beberapa masalah faraid yang agak ringan, yang mungkin insya-Allah boleh difahami melalui video tanpa perlu kita bertemu secara bersemuka. Jika ada apa-apa persoalan, mungkin hangpa boleh bertanya melalui grup kita lah, insya-Allah. Sebagai ringkasnya, hari ini kita akan membincangkan tentang satu masalah, satu cabang dalam faraid yang dinamakan sebagai babul musyarrakah. Bab al-musyarrakah. Mim, shin, ra, kaf, ta. Musyarrakah. Apakah yang dimaksudkan dengan musyarrakah? Musyarrakah ialah apabila berhimpunnya beberapa orang, lebih daripada seorang adik-beradik seibu, yang mana mereka akan mewarisi daripada si mati sebanyak 1/6. Kemudian dalam masa yang sama, si mati meninggalkan adik-beradik kandung si ibu dan sebapa, seorang ataupun lebih. Maka dalam masalah ini kita akan dapati adanya keadaan yang menyebabkan adik-beradik seibu dia mendapat harta pewarisan. Adapun adik-beradik kandung si ibu dan sebapa, sekalipun mereka di dalam kita panggil di dalam masalah faraid, mereka akan dapat baki, iaitu mereka akan mewarisi secara asabah. Tapi malangnya apabila dibahagikan mengikut faraid, tidak ada pembahagian yang tersisa untuk diberikan kepada mereka yang mewarisi secara asabah. Maka dalam hal ini kita akan dapati sekalipun adik-beradik si ibu dan sebapa itu, mereka berkongsi ibu dengan adik-beradik si ibu tu, maksudnya ibu mereka sama tetapi bapa mereka lain. Adik-beradik si ibu berarti si mati meninggalkan mereka, dan mereka ni adalah sama ibu dengan si mati. Ibu mereka dengan ibu si mati adalah ibu yang sama. Adapun adik-beradik si ibu dan sebapa, ibu dan bapa mereka sama dengan ibu dan bapa si mati. Iaitulah, dan juga adik-beradik si ibu dan sebapa ini, ibu mereka samalah dengan adik-beradik si ibu bagi si mati. Nampak tak dia punya pusing? Tapi sebenarnya mudah je. InsyaAllah kita akan cuba simplifykan dia. Okey, kita akan lihat apakah golongan ahli waris yang wujud, yang mesti ada, sehingga kan suatu masalah itu dinamakan sebagai masalah musyarrakah. Okey. Dalam masalah musyarrakah, dia mesti ada mesti ada zauj, iaitulah suami. Si mati meninggalkan suami, seseorang mati meninggalkan suami, kemudian dia mati meninggalkan ataupun jaddah, yang ini mereka yang mewarisi sebanyak 1/6. Kemudian mereka meninggalkan lebih daripada seorang adik-beradik lelaki seibu ataupun adik-beradik perempuan seibu. Kita letak kat sini kita kata 3 adik-beradik. Kemudian dia meninggalkan dia meninggalkan seorang ataupun lebih adik-beradik kandung si ibu dan sebapa. Okey. Dalam masalah ini, mari kita buat pengiraan seperti biasa. Kita akan dapati zauj akan dapat 1/2. Betul tak? Okey, akan dapat berapa? Kenapa zauj dapat 1/2? Kerana tidak ada faraq waris. Si mati tidak meninggalkan anak. Kemudian mendapat 1/6. Kenapa 1/6? Kerana adanya adik-beradik. Si mati ada meninggalkan adik-beradik lebih daripada seorang. Okey. Kemudian salah akhawat li dia dapat berapa? Dia dapat 1/6 kan? Kerana apa? Kerana dia lebih daripada seorang. Kemudian akhawain syaqiqain, 2 orang adik-beradik kandung, 2 orang adik-beradik lelaki kandung, seibu dan sebapa, dapat berapa? Dia dapat baki kan? Lelaki dapat secara asabah. Okey.
Dalam masalah ini, oh sorry, ini bukan 1/6. 1/3. 1/3, sorry, saya tersilap. 1/6 kalau dia seorang. Kalau dia lebih daripada 1/3. Okey. Masalah daripada berapa? Masalah daripada 6. Jumlah masalah daripada 6. Jadi, suami akan dapat 3/6. Ibu akan dapat 1/6. Ini akan dapat 2/6. Maka 3 tambah 1 tambah 2, jumlah dia 6. Maka telah sempurna pembahagian. Walaupun dia dapat baki. Apa maksud baki? Maksudnya baki daripada pembahagian yang tersisa. Tetapi dalam masalah ini kita dapati tidak ada pembahagian yang tersisa, maka dia tak dapat apa-apa. Betul tak? Betul kan? Maka dalam masalah inilah menjadi satu benda yang tidak dipuashatikan oleh adik-beradik adik-beradik kandung seibu dan sebapa. Kenapa? Kerana mereka kata, apa guna sama bapa? Tapi tak dapat apa-apa. Baik jadi seibu, dapat juga sikit. Maka sebab mereka sama seibu. Lebih bahkan mereka lebih lagi dekatnya keterikatan mereka. Mereka punya silah qarabah, iaitulah persaudaraan mereka dengan si mati jauh lebih dekat berbanding dengan akhwat li kerana adik-beradik seibu mereka, hubungan kekeluargaan mereka hanya melalui ibu. Adapun mereka hubungan kekeluargaan dengan si mati melalui ibu dan bapa. Mereka lebih dekat, tapi dalam masa yang sama mereka tak dapat apa-apa. Inilah yang dinamakan sebagai masalah musyarakah. Para ulama terbahagi kepada dua pendapat dalam masalah musyarakah. Pendapat yang pertama iaitulah pendapat yang dipilih oleh mazhab Al-Imam Abu Hanifah dan juga mazhab Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Mereka mengatakan bahawa adik-beradik si ibu dan sebapa tidak mendapat apa-apa dalam masalah ini. Kerana apa? Kerana mereka mengatakan, mereka berhujahkan dengan hadis Nabi SAW yang sangat masyhur, yang mana diletakkan oleh Ibn Rajab Al-Hambali sebagai satu hadis yang melengkapkan 42 hadis Imam Nawawi, yang mana Ibn Rajab dia menjadikan hadis dalam Jami'ul Ulum wal Hikam sebanyak 50. Antara hadis yang dimasukkan ialah al-hiqul faraid bi ahliha, fama baqiya fahuwa li awwali rajulin zakarin, fahuwa li awla rajulin zakarin, iaitulah berilah hak faraid kepada ahli-ahlinya, ahli-ahli mereka. Fama baqiya, apa yang terbaki daripada hak-hak mereka yang mewarisi secara faraid, fama baqiya fahuwa li aula rajulin zakarin, maka dia berikan kepada orang lelaki yang paling dekat. Okey, dalam masalah ini kita berikan dia baki tetapi telah habis. Maka antara kaedah dalam masalah asabah ialah mereka mewarisi harta si mati secara asabah sekiranya masih ada lagi baki daripada pembahagian secara faraid. Jika telah habis, maka mereka tidak mendapat apa-apa. Ini adalah hujah yang dipegang oleh mazhab Al-Imam Abu Hanifah dan mazhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Adapun pendapat yang kedua ialah pendapat yang dipegang oleh mazhab Al-Imam Malik dan juga mazhab Al-Imam Syafi'i. Mereka mengatakan bahawa adik-beradik seibu dan sebapa, adik-beradik kandung, mereka mendapat bahagian dan mereka berkongsi 1/3 yang diperolehi oleh akhwat li Mereka memperolehi daripada akhwat li Bagaimanakah cara pembahagian dia? Cara pembahagian dia ialah 1/3 ni dikongsi oleh 5 orang, iaitulah salah satu akhwat li dan akhawain syaqiqain. Maka 2/6 ni dikongsi dengan 5 orang. 5 orang ni berkongsi 2/6. Ini adalah pendapat Al-Imam Malik dan mazhab Syafi'i.
Kenapa mereka berkata demikian? Antara sandaran mereka ialah mereka mengatakan mereka akhawain, adik-beradik kandung ini dapat juga kerana apa? Mereka mempunyai hubungan dengan si mati melalui ibu juga. Bererti mereka juga adalah adik-beradik si ibu. Mereka juga memiliki ibu yang sama. Oleh kerana itu, kita berikan kepada mereka sebagaimana hak adik-beradik si ibu. Mudah-mudahan hampa fahamlah apa yang kita bincangkan pada pertemuan kali ini. Jika ada apa-apa persoalan, bolehlah ditanya di dalam kita punya grup, insya-Allah. Sekadar itulah kita punya pertemuan pada kali ini. Mudah-mudahan ia menjadi sesuatu yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah menjadikan kita sebagai orang yang berusaha untuk belajar memahami agama yang diturunkan oleh Allah Jalla wa Ala, menjadikan kita hamba yang lebih taat kepada perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Aku liqauli hadza, astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.